Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Hong Kong dalam perlawanan persahabatan yang mana Malaysia menang 2-0 hasil jaringan dari Safawi Rashid dan juga Safiq Rahim. Tahniah Safiq Rahim, selepas 7 tahun beliau kembali untuk mencipta jaringan buat skuad kebangsaan. Pada perlawanan ni ada 3 perkara ataupun 3 scene yang sebenarnya menarik perhatian saya. Yang pertama, yang mana Ahya dijatuhkan dan ada scene yang dia jeli lidah macam tu kan. Yang kedua adalah tentang scene Sumareh menumbuk pemain Hong Kong selepas tak boleh nak lepas daripada marking pemain Hong Kong tersebut. Sepatutnya bagi saya scene tersebut Sumareh bernasib baik dikenakan kad kuning. Sepatutnya kemungkinan besar boleh dikenakan kad merah. Dan scene yang paling epik dalam kemenangan pasukan Malaysia ke atas pasukan Hong Kong ni adalah selepas Safiq Rahim menjaringkan gol, Faisal Halim peluk Safiq Rahim. Jadi bagi saya dekat sini, itu adalah scene yang paling best dan paling gembira lah saya tengok. Saya tersenyum sorang-sorang scene tersebut. Sebab kita tahu yang season lepas Faisal Halim dan juga Safiq Rahim ada pergaduhan di dalam perlawanan Piala Malaysia. Tetapi malam semalam mereka berdua menunjukkan yang mereka mempunyai hubungan yang baik dan dah berbaik lah kita katakan. So scene tu lah yang boleh dikatakan paling menarik lah bagi saya. Faisal Halim peluk Safiq Rahim selepas Safiq Rahim menjaringkan gol melalui sepakan percuma. Baiklah, bukan scene-scene tersebut yang kita nak sembang pada hari ini. Kita nak sembang tentang perubahan corak permainan yang diterapkan oleh Coach Kipanggun dalam menentang Hong Kong. Pada perlawanan ni, Coach Kipanggun sebenarnya telah kembali menggunakan back 4. Kalau kita lihat daripada segi struktur ketika Malaysia bertahan, kita akan nampak yang Malaysia akan menggunakan formation 4-1-4-1 ataupun kadang-kadang membentuk lebih kepada 4-5-1. Jadi di sini memang kita boleh lihatlah percubaan Coach Kipanggun selepas perlawanan menentang Brunei, dia menggunakan back 3, tetapi nampaknya Coach Kipanggun lebih selesa untuk menggunakan formation dengan Malaysia adalah dengan back 4. Dan yang paling penting dalam perlawanan ni boleh saya katakan Malaysia tidak terlalu memfokuskan kepada ball position ketika build up, tetapi Malaysia lebih memfokuskan kepada orang panggil move forward dan memperbanyakkan variety of attacking, iaitu kepelbagaian dalam menyerang. Itu yang kita boleh tengok. Malaysia bermain dengan pressing, dengan memberi tekanan yang sangat tinggi sampai goalkeeper Hong Kong pun kena press, kena tekan, dan Malaysia juga membuat variation of attacking kepelbagaian menyerang dengan menggunakan pelbagai arah dan melakukan banyak switch play daripada bahagian tengah ke bahagian kanan dan bahagian kiri. So boleh saya katakan memang Malaysia game ni main pressing, move forward, terus ke hadapan dengan menyerang pasukan Hong Kong. Itu adalah corak permainan yang berbeza berbanding menentang Brunei tempoh hari. Jadi tanpa membuang masa, dah 3 minit saya membuat pembukaan video paling lama buka saya akan terus masuk ke dalam ulasan perlawanan. Okey, untuk ulasan perlawanan kali ni kita mulakan dengan kebaikan pasukan Malaysia. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ni? Yang pertama, saya nak puji tentang off-ball movement, iaitu pergerakan pemain Malaysia pada perlawanan ni, pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh semua pemain Malaysia dalam padang. Yang mana boleh saya katakan pada perlawanan ni, pemain-pemain Malaysia sangat mobile, semuanya bergerak dan juga pandai untuk menempatkan posisi mereka di tempat-tempat yang tertentu untuk menerima hantaran daripada pemain-pemain yang pegang bola. Jadi boleh saya katakan memang menariklah off-ball running yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia pada perlawanan ni, yang membolehkan Malaysia banyak melakukan hantaran-hantaran ke hadapan dengan melakukan through passing ataupun long ball. Itu yang menyebabkan Malaysia boleh banyak attack, sebab Malaysia punya pemain-pemain terutamanya di bahagian wide area, mereka banyak bergerak dan banyak mencari ruang-ruang kosong untuk menerima umpanan ataupun passing daripada pemain-pemain Malaysia di bahagian tengah untuk melakukan passing ataupun untuk melakukan penetration ranah ketika itu. Jadi itu perkara pertama yang boleh saya puji. Off-ball movement Malaysia pada perlawanan ni memang sangat-sangat smooth, sangat-sangat cantik, pandai untuk beat pertahanan ataupun marking yang dilakukan oleh pemain-pemain Hong Kong untuk menerima bola ataupun untuk kawan melakukan hantaran kepada mereka. Itu yang pertama.
Yang kedua, apa yang saya suka tentang gameplay Malaysia ni adalah mengenai pressing, yang mana mereka bermain dengan melakukan tekanan yang sangat tinggi. Bahkan bukan seorang player yang memberi tekanan, tetapi semua player yang berada di bahagian attacking third pun memberi tekanan, termasuklah Darren Lock, Ahyar Rashid dan juga Arif Aiman. Sampai dekat goalkeeper pun mereka memberikan tekanan sehingga goalkeeper terpaksa untuk mengeluarkan bola dengan cepat, dan disebabkan tekanan tersebut telah mengganggu rentak ataupun corak permainan Hong Kong untuk build up daripada bawah. Jadi benda tu memang sangat-sangat efektif lah, tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Malaysia, terutamanya di bahagian serangan, memberi tekanan kepada pemain-pemain lawan di kawasan mereka sendiri, menyebabkan terganggunya rentak permainan mereka ataupun rentak permainan Hong Kong untuk melakukan build up. Jadi itu yang kedua yang saya suka dan boleh saya puji lah. Kiranya semua pemain di first half terutamanya, ataupun yang lebih tepatnya 60 minit, mereka bermain dengan work rate yang tinggi, pressing yang tinggi dan menunjukkan satu performance yang menarik. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia berdasarkan gameplay. Yang ketiga, berdasarkan gameplay yang boleh saya puji adalah tentang peranan Farizal, yang mana kita boleh tahu Farizal nampaknya memang boleh dikatakan first choice untuk goalkeeper pasukan kebangsaan. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kelebihan yang ada pada Farizal, iaitu Farizal boleh menjadi ball playing goalkeeper, yang mana kita boleh tengok Malaysia juga kadang-kadang akan cuba untuk slowkan tempo dan juga mula balik build up daripada bawah dengan penglibatan daripada Farizal, yang mana Farizal Malias ni ada kelebihan daripada segi dia punya footwork ataupun pergerakan kaki dia, yang mana dia punya passing accuracy dia bagus, dan dia juga boleh involve untuk build up daripada bahagian bawah dengan melakukan long ball passing ke hadapan. Sebab apa? Sebab kualiti hantaran yang ada pada Farizal ni memang boleh menjadikan dia sebagai seorang goalkeeper moden yang sesuai dengan taktikal Kipanggun, yang suka untuk build up daripada bawah, dan juga goalkeeper yang boleh membuat hantaran jauh ke hadapan untuk memulakan serangan. Sebab apa? Sebab memang taktikal Kipanggun adalah move forward, terus untuk ke hadapan. Jadi kelebihan yang ada kat Farizal ni, dia boleh open gameplay daripada bawah ke hadapan, sama ada ke bahagian wide area ataupun sama ada ke bahagian tengah ataupun bahagian kanan dan kiri lah. Wide area tu bahagian sayap. So benda tu menjadikan Malaysia punya bahagian attacking bukan sahaja tertumpu di bahagian tengah ataupun bahagian attacking third, tetapi sebaliknya Malaysia juga boleh memfokuskan serangan daripada goalkeeper untuk melancarkan serangan ataupun untuk memulakan build up ataupun memulakan long passing ke hadapan. Jadi itu yang ketiga yang saya suka tentang taktikal Kipanggun lah, sebab boleh melibatkan goalkeeper untuk build up dan juga menjadikan Farizal sebagai ball playing goalkeeper yang sangat mantap dalam formation tersebut lah, dalam gameplay tersebut. Itu yang ketiga kan, yang boleh saya puji tentang goalkeeper. Mari kita masuk kepada peranan-peranan yang penting kepada pemain-pemain di dalam padang pada perlawanan semalam. Okey, kita mula tentang goalkeeper department. Macam tadi saya dah explain, Farizal Malias adalah lebih kepada ball playing goalkeeper. Dia boleh involve untuk build up, boleh terlibat untuk memulakan serangan, boleh hantar bola pergi depan dengan cepat dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah tentang ketepatan. Hantaran yang dilakukan tu memang agak tepat lah kepada pemain-pemain yang ditarget. Itu tentang goalkeeper department. Kita masuk tentang barisan pertahanan, back four Malaysia, yang mana yang paling penting tentang back four Malaysia ni adalah mereka menggunakan di bahagian tengah Syahrul Saad dan juga Dion Kus. Apa yang penting tentang peranan Syahrul Saad dan juga Dion Kus pada perlawanan ni? Yang mana kita boleh tengok Syahrul Saad, dia akan stay deep di bahagian pertahanan untuk memastikan yang barisan pertahanan Malaysia sentiasa ada orang yang terakhir di belakang sekiranya di counter oleh pemain-pemain Hong Kong. Jadi beliau tidaklah terlalu agresif dan tidaklah terlalu ofensif untuk membuat larian ke bahagian hadapan. Dan yang paling penting tentang peranan Syahrul Saad ni, dia juga mempunyai satu kualiti long ball passing yang sangat-sangat padu, sangat-sangat tepat. Yang mana kita boleh tengok apabila Syahrul Saad dapat bola daripada bawah dan dia nampak ada Arif Aiman di bahagian kanan yang kosong, dia membuat satu hantaran yang cukup tepat kepada Arif Aiman untuk melakukan
orang kata apa, serangan di bahagian sayap pasukan lawan ataupun bahagian sayap kanan pasukan Malaysia lah kan. Jadi benda tu memang sangat-sangat efektif untuk pasukan Malaysia, yang mana Syahrul Saad boleh challenge bola tinggi, dan dalam pada masa yang sama dia ada kualiti untuk membuat serangan dengan hantaran-hantaran jauh ketika Malaysia berjaya untuk dapat bola daripada bawah ataupun build up daripada bawah. Itu peranan Syahrul Saad. Dia akan lebih kepada untuk bermain long passing dan juga akan steady untuk memastikan barisan pertahanan apabila kena counter ada orang untuk bertahan. Manakala untuk Dion Kus, beliau adalah player yang bergandingan dengan Syahrul Saad, dan peranan Dion Kus ni lebih kepada untuk melakukan interception dan juga untuk challenge first ball. Bermaksudnya di sini Dion Kus akan bertindak lebih agresif dan lebih ofensif ke hadapan untuk membantu bahagian tengah dalam melakukan halangan-halangan ataupun melakukan orang kata apa, disrupted, mengganggu bahagian tengah pasukan lawan. Jadi benda tu yang ada pada Dion Kus. Dan yang paling penting, Dion Kus mempunyai teknikal yang sangat bagus daripada segi ball control, interception yang bagus. Dia baguslah untuk melakukan interception jarak jauh, mempunyai kualiti kaki yang sangat bagus, ball control yang bagus, dan yang paling penting dia boleh involve untuk melakukan larian ke bahagian hadapan, sama ada di bahagian middle third ataupun di bahagian tengah ataupun di bahagian wide area. Apakah perbezaan antara Dion Kus dan juga Syahrul Saad? Perbezaan antara dua orang ni adalah seorang, Syahrul Saad, adalah mempunyai kelebihan daripada segi long ball passing, manakala Dion Kus mempunyai kelebihan daripada segi ofensif untuk buat overlapping dan mempunyai kelebihan daripada segi crossing. Bermaksud di sini, hantaran lintang ataupun hantaran-hantaran ke target man yang boleh dilakukan sama ada melalui overlapping, Dion Kus mempunyai kelebihan tersebut, manakala Syahrul Saad mempunyai kelebihan daripada long ball. Jadi apabila dua center back mempunyai variation of advantage yang ada pada mereka, ada kelebihan masing-masing, bermaksud benda tu memberikan advantage yang banyak kepada pasukan Malaysia untuk membina serangan hatta daripada bawah sekalipun. Itu yang penting untuk dua center back pasukan Malaysia ni, tentang Syahrul Saad dan juga Dion Kus. Manakala untuk full back pasukan Malaysia, iaitu Koh Beng Ong di bahagian kiri, kita boleh tengok Koh Beng Ong di bahagian kiri memang excellent, memang sangat-sangat mantap, memang patut dipuji. Corak permainan beliau setiap game memang perform. Dari segi overlapping dia padu, memang tengok game ni memang Koh Beng Ong lebih ofensif ke bahagian hadapan, yang mana beliau banyak terlibat untuk membantu Ahyar Rashid di bahagian kiri. Bagi saya combination play antara Ahyar dan juga Koh Beng Ong di bahagian kiri memang sangat-sangat efektif, memang sangat-sangat menyusahkan pihak lawan. Koh Beng Ong akan sentiasa untuk challenge bola dan dia juga akan sentiasa untuk supply bola kepada Ahyar dalam ruang yang kosong. Jadi apabila ada dua player yang laju dan juga dua player yang rajin di bahagian kiri, iaitu Ahyar dan juga Koh Beng Ong di bahagian kiri, maka pertahanan pun akan menjadi kacau bilau dan pertahanan pun akan menjadi keliru, sama ada untuk marking Koh Beng ataupun sama ada untuk marking Ahyar. Jadi apabila Ahyar berada dalam kedudukan kosong, Koh Beng akan sentiasa ada ruang untuk melakukan passing kepada Ahyar, ataupun dia akan challenge bola dan akan melakukan hantaran kepada Ahyar. Sebagai contohnya, saya ambil situasi yang Ahyar berjaya beat goalkeeper pasukan Hong Kong, tetapi sayang dia gagal untuk menjaringkan gol dalam keadaan gol yang terbuka disebabkan shoot dia yang agak melalut sikit lah. Tetapi itu adalah bukti lah Koh Beng Ong yang lebih ofensif. Dia mampu untuk membantu Ahyar dari segi attacking dan dari segi defensive rate. Koh Beng Ong juga adalah pemain yang suka turun untuk membantu bahagian pertahanan ketika di counter ataupun diserang oleh pihak lawan. Jadi boleh saya katakan balance antara Koh Beng Ong ni, dari segi performance dia, daripada segi attacking dia bagus, daripada segi defending pun dia bagus. Memang dia adalah player yang sesuai diletakkan di bahagian left back. Manakala untuk Matthew Davis pada perlawanan ni, seperti mana yang kita tahu, Matthew Davis dekat JDT bermain dengan formation back 3, tetapi untuk squad national team, Matthew Davis diarahkan untuk bermain di right back balik. Bagi saya, improvement yang Matthew Davis tunjukkan memang work rate, defending shape dia memang padu, dia punya ball control padu, dia boleh bantu Arif Aiman untuk buat overlapping dan sebagainya. Tetapi ada satu kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Matthew Davis, sebab dulu ini adalah kelebihan untuk Matthew Davis, iaitu crossing antara hantaran lintang yang tepat ke dalam kotak penalti ataupun cutback dilakukan oleh Matthew Davis. Tetapi untuk perlawanan ni
banyak cutback ataupun hantaran lintang yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis agak tidak kesampaian. Jadi benda tu boleh diimprove oleh Matthew Davis untuk the next game. Sebab apa? Sebab dia baru kembali kepada position right back dia. So benda tu dia akan ambil masa sikit lah untuk dia improve dia punya kualiti hantaran lintang. Sebab apa? Sebelum ni memang kita tahu Matthew Davis kalau overlapping, dia punya crossing, dia punya cutback memang padu. So benda tu sahaja yang perlu diimprove oleh Matthew Davis. Daripada segi defending, daripada segi move forward untuk bantu bahagian hadapan, memang tak ada masalah dah untuk Matthew Davis. Kita pergi kepada bahagian middle third pasukan Malaysia ataupun kepada bahagian tengah midfield department pasukan Malaysia. Syamir Kutiaba kita mula dulu. Syamir Kutiaba is one of the best defensive midfielder yang Malaysia pernah ada buat masa sekarang. Kalau kita nak banding dengan Nacho, memang Nacho akan sentiasa jadi first choice lah untuk fans. Tetapi buat masa sekarang, kita tengok siapa yang ada, Syamir Kuti. So Syamir Kuti bagi saya daripada segi defensive rate, dia banyak bantu bahagian pertahanan pada perlawanan ni untuk stay deep ke bawah, dan dia juga banyak involve ketika melakukan build up untuk menyerang. Jadi boleh saya katakan memang dia punya work rate, kerajinan yang ditunjukkan dia padu. Dia berjaya untuk menunjukkan dia mampu untuk meneutralkan dan juga mampu untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Malaysia ketika menyerang dan juga ketika bertahan. So dia boleh buat dua kerja. Dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh naik, dia boleh turun. Kalau siapa kecam dia, saya tak tahulah. Saya memang tak faham siapa yang kecam Syamir ni, memang saya tak faham. Sebab apa? Sebab dia dah tunjukkan satu performance yang memang luar biasa bagi saya untuk seorang pemain muda macam dia. Untuk main turun dan naik, turun dan naik, turun dan naik, itu adalah bukan satu kerja yang mudah untuk dilakukan oleh Syamir Kuti. So Syamir, you are the best midfield yang ada untuk Malaysia buat masa sekarang, dan boleh saya katakan dia antara favourite player Kipanggun lah. Sebab setiap game Kipanggun akan turunkan dia buat masa sekarang. Tak pernah lagi lah miss untuk Kipanggun turunkan Syamir Kutiaba dan sepanjang Kipanggun bermain dalam 4 perlawanan international Singapura, Filipina, Brunei dan juga Hong Kong. Itu untuk Syamir. Untuk Azam Aziz pada perlawanan ni, saya suka dengan corak permainan dia yang memang sangat-sangat padu bagi saya. Dia punya peranan pada perlawanan ni lebih kepada box to box dan juga lebih kepada wide attacking midfielder. Dan yang paling penting, dia jadi key player di bahagian tengah untuk melakukan switch play kepada pasukan negara. Yang mana kita boleh tengok long ball passing daripada Azam Aziz, boleh saya katakan ibarat Tony Cruz punya long ball. Memang sangat-sangat padu, sangat-sangat accurate. Bahkan untuk perlawanan ni kita boleh tengok bagaimana Azam boleh masuk dalam D-box melakukan cutback. Azam melakukan percubaan dalam kotak penalti. Azam bertindak lebih di bahagian wide area. Azam tahu bila dia perlu untuk berada di mana-mana position di bahagian tengah secara dalam small space ataupun dalam wide area. So dia pandai untuk menempatkan diri dia. Kita boleh tengok bagaimana bila Azam berada di bahagian tengah, di bahagian middle third, dia adalah orang yang akan dicari untuk melakukan hantaran jauh ataupun melakukan switch play ke arah lain untuk menukar Malaysia punya serangan. Dan ketika Malaysia memfokuskan untuk serang sama ada di bahagian kanan menggunakan Arif Aiman ataupun Ahyar Rashid di bahagian kiri, maka Azam akan bertindak sebagai connector antara wingback, antara fullback kepada winger dan juga kepada striker. Jadi dia boleh link up dengan baiklah antara bahagian tu untuk menjadi wide attacking midfielder, dan dia juga akan menambah bilangan pemain untuk pasukan Malaysia di bahagian serangan ketika Malaysia menyerang untuk mengatasi ataupun untuk melakukan penetration ke arah pasukan ataupun pertahanan pasukan Hong Kong. Jadi benda tu memang sangat-sangat efektif peranan Azam semalam sebagai wide attacking midfielder dan juga sebagai orang kata key player untuk melakukan switch play ketika Malaysia memfokuskan serangan di bahagian tengah. Memang peranan Azam super. Memang saya suka tengok Azam. Dia punya pergerakan tanpa bola, dia punya movement di bahagian wide area, dia menjadi connector, dia link up dengan baik untuk semua arah semua area dia berjaya untuk link up dengan baik. Dia punya long ball passing, super Azam. Azam is the best lah semalam. Untuk Safawi semalam diletakkan sebagai attacking midfielder untuk backup kepada Arif Aiman di bahagian kanan. Dia juga berperanan seperti Azam. Kita boleh tengok Azam dan juga Safawi boleh kadang-kadang bertukar role. Sama ada Azam pergi kanan, Safawi pergi kiri dan sebagainya. Mereka bertindak lebih kepada peranan yang sama. Cumanya peranan Azam dan juga Safawi yang membezakan adalah Safawi diberikan kebebasan apabila dapat bola, dia boleh untuk melakukan dribbling untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk melakukan penetration run
dan lebih selesa diberikan bola kepada Safawi untuk melakukan percubaan daripada Azam yang bertindak kepada lebih kepada Swiss play sekiranya bermain di bahagian tengah. So peranan mereka berdua seakan-akan sama, cumanya Safawi diberikan kelebihan lebih sedikit untuk bermain lebih ofensif dan lebih berani untuk membuat larian-larian dan juga dribbling untuk melakukan penetration masuk ke dalam D-box pasukan Hong Kong. Itulah perbezaan antara Azam dan juga Safawi. Sebab kedua-dua player mempunyai kelebihan yang bukan sama. Azam mempunyai kelebihan daripada segi passing, manakala Safawi mempunyai kelebihan daripada segi shooting luar kotak penalti seperti curl ball dan sebagainya. Jadi itu antara Azam dan juga orang kata apa, Safawi. Itu untuk midfield. Untuk attacking third, Ahya Rashid. Ahya Rashid game ni nampak tak? Walaupun dia tak dapat minit permainan yang banyak bersama dengan JDT, tetapi Ahya Rashid memang super bagi saya. Dia punya lenggang-lenggok tu memang padu. Dia berjaya mendapatkan penalti lagi untuk pasukan Malaysia. Dia punya ball control sangat padu. Dia punya cumanya daripada segi finishing dia perlu perbaiki sikit lah. Tetapi daripada segi keberanian, confident yang ada pada dia, memang dia akan mengucang-ngacirkan pertahanan lawan. Dan yang saya suka tentang Ahya pada game ni adalah dia suka melakukan pressing. Dia punya pressing memang sampai goalkeeper pun sepatutnya penalti yang tu, tapi tak dapat. Dia punya melakukan track back untuk membantu Cobbing On di bahagian kiri ketika Malaysia diserang. Dia juga suka untuk melakukan track back bagi membantu bahagian pertahanan. Jadi boleh saya puji ya, Ahya memang menunjukkan performance yang sangat mantap dari segi attacking. Defending pun dia bagus untuk melakukan track back, and pressing pun dia memang cemerlang. Itu untuk Ahya. Untuk Darren Lock, Darren Lock memang super bagi saya di bahagian attacking. Dia menunjukkan yang dia adalah the best striker yang Malaysia patut cuba buat masa sekarang berbanding di Paula. Dia boleh menunjukkan work rate yang tinggi. Dia punya pressing padu. Dia dapat bola yang banyak. Dan yang paling penting, kelebihan untuk Darren Lock ni adalah daripada segi body, fizikal dia. Dia pandai untuk shielding ball. Bila dia dapat bola, dia pandai untuk shielding. Dia halang pemain-pemain pihak lawan daripada rampas bola daripada dia. Dia pandai untuk keluar daripada segi tight marking yang dilakukan oleh pemain Hong Kong. Dia pandai untuk check in, check out, untuk terima bola. Cumanya performance dia dengan waktu dia main kat PJ City agak sedikit berbeza lah. Dekat PJ City dia dapat lebih banyak ruang, dia tak di tight marking, so dia boleh lepas untuk menjaringkan gol. Tapi untuk perlawanan ni dia kena lebih clinical sebab dia bermain di international level, so orang akan lebih punya marking tu lebih tinggi. Tetapi overall Darren Lock memang dah nampak dia punya baik-baik orang kata apa, bibit-bibit yang dia bakal menjadi scorer untuk pasukan Malaysia tu dah nampak. So memang dia perform gila lah untuk game ni. Manakala untuk Arif Aiman ni tak payah komen banyak lah. Memang perform. Dia punya lenggang-lenggok kat back semua dia padu. Tapi ada satu benda yang Arif Aiman perlu improve. Yang pertama adalah dari segi decision making. Bila dia nak perlu release ball, bila dia nak perlu lakukan cut back, yang tu je. Yang kedua adalah daripada segi shooting. Dia perlu lebih cepat untuk melakukan percubaan ke arah gawang. Dan dia perlu lebih berani untuk melakukan percubaan. Sebab apa? Sebab lenggang-lenggok dribbling dia semua dah padu. Ball control padu, dia boleh beat berapa orang. Tetapi dia lambat sikit nak release ball. So decision making, timing dia nak release ball tu, dia kena improve dia punya decision. Dan dia juga perlu improve daripada dari segi punya percubaan. Itu untuk first 11 pasukan Malaysia lah. Kalau kita sembang pasal substitution, apa yang dimasukkan? Safiq Rahim memang padu. Dia boleh kontrol bahagian tengah dengan sangat baik. Faisal Halim memang antara the best. Boleh jadi super sub untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Memang boleh menjadi super sub. Saya tak nafikan Safiq Rahim. Okey, untuk kelemahan. Untuk kelemahan kita sembang. Kelemahan Malaysia pada perlawanan ni adalah daripada segi execution. Execution ni bermaksud apa? Finisher. Yang mana mereka tiada penyudah. So Malaysia perlu perbaiki mereka punya penyudah. Sebab daripada open gameplay tak ada. Satu daripada sepakan penalti, satu daripada free kick. So Malaysia perlu improve mereka punya execution, terutamanya di dalam D-box, untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sayang, ada banyak percubaan on target tapi tak gol. So mereka perlu improve yang tu daripada segi execution sahaja untuk menjaringkan gol. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dah nampak dah lah pemain-pemain yang patut digugurkan untuk dibawa kepada kelayakan Piala Asia lepas bulan ni. Anda boleh nampak di Paula macam mana, Sumareh macam mana. Bagi saya Sumareh boleh dikatakan agak memang tidak perform. Performa memang drop.
memang teruk. Sepatutnya boleh kena kad merah. Dia pun mental dia kena jaga, attitude dia. Di Paula memang tak boleh nak buat apa-apa dah lawan dengan pasukan seperti Hong Kong. Lawan dengan Brunei hari tu nampak sebab Brunei dah tak main bola lama. Tapi ni bila main dengan Hong Kong, tak makin zona marking yang sangat bagus. Memang di Paula tak ada function, boleh bergerak dah kan. So faham-faham lah untuk di Paula dengan Sumareh tu mungkin calon untuk digugurkan. Kalau mereka dapat juga, mungkin saya tak tahu, Kipanggun ada perancangan dia yang tersendirilah. Jadi overall semua bagus, tapi daripada segi open gameplay, execution yang tak bagus kan. Orang kata apa, penyudah dia perlu diimprove lagi lah kan. Jadi itu sahaja ulasan saya. Malaysia dah main bagus, pressing, move forward, orang kata apa, memang perform semua dah bagus. Jadi good luck lah untuk kelayakan Piala Asia nanti. Semoga Malaysia layak ke Piala Asia. Amin. Assalamualaikum.